Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah masuk Zulqa'dah di petang PKPP. Hadis ke-31, memelihara ilmu dengan cara menulisnya. Menulis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala syaka rajulun minal ansari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni la asma'u minkal haditha fayu'jibuni wa la ahfazuhu faqala sallallahu alaihi wasallam ista'in biyaminika wa awma'a biyadihi ilal khatti akhrajahu at-Tirmidzi. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki daripada kalangan orang Ansar telah datang mengadukan sesuatu perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku sesungguhnya mendengar perkataanmu dan aku sangat kagum dan hairan dengan keindahannya, tetapi aku tidak dapat menghafalnya. Maka apa yang perlu aku lakukan?" Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah engkau menggunakan tangan kananmu," sambil baginda mengisyaratkan supaya dia menulis apa yang dia dengarkan. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan, daya ingatan atau hafalan manusia ini terbatas. Kita mungkin mampu mengingati sesuatu untuk sekian hari atau sekian bulan. Jika ada detik bersejarah dalam kehidupan kita, mungkin boleh diingat lebih lama sedikit. Jarang adanya orang yang kuat hafalannya sehingga dia mampu ingat semua peristiwa yang berlaku ketika 20 tahun yang lalu dengan ingatan yang sangat baik. Kadang-kadang seorang yang duduk bersebelahan dengan kita di dalam bas yang baru sahaja memperkenalkan dirinya dan menyebutkan namanya kepada kita, tiba-tiba waktu mau berpisah dengan dia, kita sudah lupa namanya. Lebih-lebih lagi nombor telefon yang mempunyai sampai 8 angka. Maka susah sekali untuk kita mengingatinya. Kalau kita pergi ke pasar untuk membeli barang-barang keperluan, jangan cuba berlagak untuk mengingati segala sesuatu yang mahu dibeli tanpa menulisnya. Seringkali apabila sudah balik ke rumah, baru kita tepuk dahi sendiri kerana terlupa. Begitulah namanya manusia, pasti wujud kesalahan dan kesilapan. Ada orang mampu menghafaz Al-Quran, mampu menghafaz hadis, ya silakan. Ada sebagian orang bersifat sederhana, boleh menghafal tapi nanti dia lupa. Jadi orang ni dia akan kena menghafal berkali-kali sehingga sempurna. Ada jenis yang lemah lagi, tidak mampu nak menghafal dengan semua, dan dia lagi dan lagi berusaha untuk menghafal. Jangan risau, Allah Ta'ala akan ambil kira juga atas usahanya. Walaupun dia sampai tua, umur 40 tahun ke, sampai ke 80 tahun, sampai ke mati pun, dia sentiasa nak berusaha menghafaz Al-Quran dan juga hadis. Allah terima, kerana itulah bahagian dia. Allah nak bagi ganjaran. Baik. Jadi bagi orang yang menuntut ilmu, contoh nak menghafal sesuatu, nak ingat satu fakta, dia kena catat. Bagi orang yang dah hafal, mampu sangat hafal pun, catatlah, kerana itu merupakan sunnah juga. Sehingga kan Nabi dalam hadis ni pesan kepada sahabat, catatlah. Imam Syafi'i sendiri ketika mengajar, dia akan bawa bukunya. Dia kata al-ilmu fi sudur, as-suratu fi sutur. Ilmu itu di dada, apa yang tercatat itu di lembaran-lembaran. Kerana kadang-kadang kita ni terlupa, fakta terlupa, kita rujuk balik dalam catatan kita tadi tu supaya betul. Faham ni? Nak study, nak exam, kita baca ngapal-ngapal, buat catatan. Paling tidak dengan catatan tu kita ingat. Bukan catatan tu bawa masuk dalam periksa, tu orang kata bawa toyol. Yang itu jangan ikut. Yang itu kena buang dalam Dewan Peperiksaan nanti. Ni kalau kantul. Baiklah. Tapi yang cakap pula kalau tak kantul, orang tu tak boleh menipu dalam peperiksaan. Ini nak cerita, kita ni fakta tadi ni simpan untuk kita guna pada masa-masa yang berguna, bukan dalam waktu periksa tu. Itu maksudnya untuk budak sekolah, nak kena faham. Budak sekolah ni di spin apa yang ustaz cakap. Okey.
Kemudian oleh sebab itu satu-satunya cara untuk kita dapat ingat sesuatu ialah dengan menulisnya. Lebih-lebih lagi ilmu Allah Ta'ala yang luasnya seperti lautan yang tidak bertepi. Rasanya hampir tidak ada orang yang mampu ingat segala-galanya dan terus berkekalan. Macam Al-Quran, Alhamdulillah, ditulis oleh para sahabat. Hadis ditulis oleh sahabat at-tabi'in, at-tabi'in. Kalau tak kita tak nak ngapal. Zaman kita ni nak menghafal hadis ni, tanya hadis 40, jangan hadis 40. Hadis kat sekolah yang 1-2 hadis tu pun hafal tak hafal. Hafal pun time periksa, habis sudah. Yang itu yang tak elok. Alhamdulillah ada catatan-catatannya. Oleh sebab itu para ulama ahli hadis membagikan ad-dhabt tu, ingat itu, kepada 2 bahagian. Ada 2 bahagian. Ahli hadis kata apa? Ada yang bernama dhabtus sadri dan ada yang bernama dhabtul khitabi. Jadi dhabtus sadri ni apa? Artinya ingat dalam dada atau hafal tanpa catatan. Terus ingat. Itu bagi orang tertentu yang sangat kuat hafalannya. Memang gifted orang ni, memang power lah. Memang power. Kemudian dhabtul kitabi ni apa dia? Itu ingatan dengan cara ditulis dalam kitab. Bagi orang yang kurang kuat hafalannya. Jadi kedua-dua cara ini diterima sebagai syarat tahammul. Mampu membawa atau memelihara ilmu hadis. Dia nak bawa hadis, dia nak pegang sanad dan sebagainya ni, daripada siapa, tapi dia tak hafal, dia tulis. Itu pun boleh diterima sebagai orang yang membawa, memelihara ilmu hadis. Oleh sebab itu hendaklah kita yang lemah ingatan ini mencatat segala sesuatu yang hendak kita pelihara supaya ianya tidak hilang daripada ingatan kita. Iaitu papa rakamkan benda ni supaya papa sendiri, anak papa sendiri yang ada ni, isteri papa dapat buka balik, tengok dan baca. Kalau tak mencatat sekalipun, boleh buka balik, tengok dan dengar semula apa yang telah papa sampaikan pada petang ini. Nanti 10 tahun, 20 tahun kalau Allah izinkan, jumpa lagi dengan rekod yang kita telah rekodkan pada petang ni. Jadi panduan kita pada masa akan datang. Katakan pada masa itu kitab pun dah tak ada, hilang kat mana, carilah dalam YouTube atau sebagainya apa yang telah kita rekodkan. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini dapat membentuk anak bapa ni dan juga yang lain-lain supaya sedar bahawa menulis itu juga sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ikut dan dapat pahala. Wallahu a'lam bissawab.